إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita membaca berkenaan dengan jalan ma'rifatullah. Kita baca dalil yang seterusnya. Kita ada di muka surat 24. Firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshil layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Surah Ar-Ra'd ayat yang kedua hingga yang keempat. Artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah sebut ni, kamu tengok langit tu, siapa yang tinggikan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau almarhum Tok Guru Muhammad dia sebut rafa'a ni, gambaran dia kata sopa Allah ni angkat langit dengan tangan dia tu. Tu. Begitu hebat Allah Subhanahu. Kita boleh angkat apa? Boleh angkat meja, tak mampu angkat, tapi Allah boleh angkat langit tanpa tiang. Kita tengok langit tu boleh berdiri megah di atas tanah walaupun tanpa tiang. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian summa stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ini istiwa. Bersemayam maksudnya dengan selayak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menundukkan matahari dan bulan. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, menundukkan maksudnya Allah permudahkan matahari dan juga bulan, sebagaimana subhanallazi sakhkhara lana hadza. Kita baca doa naik kenderaan tu, Allah lah yang permudahkan. Dulu Allah permudahkan perjinakkan kuda, binatang-binatang tu menjadi kenderaan. Hari ini Allah permudahlah kereta kita sebagai kenderaan, sama Allah permudahkan langit dan bumi untuk kita. Masing-masing beredar sehingga waktu yang ditentukan, ila ajalim musamma. Baik, sampai kiamat dah. Maksudnya bila sampai nanti, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Tu maksudnya bumi, matahari yang bergerak tu nanti dia akan hancur belaka. Kemudian Allah mengatur urusan makhluk, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhan kamu. Jadi Allah sebut ni sebab orang tak percaya. Muhammad betul kan ni mati hidup balik? Betul kan nanti akan ada akhirat ni? Tak percaya. Bawah duduk alam yang begitu kemas ni. Jadi Allah kata, bagaimana aku mampu atur alam yang begitu hebat tu
maka aku juga mampu supaya aku buat benda ni, supaya itulah tanda aku berkuasa untuk nak mematikan kamu dan nak membangkitkan kamu semula. Jadi Allah buat tanda akhirat supaya apa? Sebab tu Allah suruh tengok ni supaya menambahkan keyakinan kita bahawa kita ni akan mati, akan hidup balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung ganang dan sungai-sungai padanya. Allah juga menjadikan bumi maddal arda. Maksudnya Allah jadikan bumi ni terbentang. Alam naj'alil arda mihada. Allah jadikan bumi ni sebagai hamparan, rata. Boleh kita duduk, tidak berkebukit. Kalau bukit-bukit sudah tentulah untuk sukar untuk kita nak duduk. Tapi bila Allah jadi ni, Allah kata akulah yang rata bumi tu. Kamu duduk tu rata sampai mudah duduk. Kalau jadi gunung ganang akan susah. Kita tengok tu dalam YouTube di luar negara, tuan-tuan, rumah dia atas bukit tu. Nak beli galas mesin batuh naik atas bukit tu. Tu dia cari susah. Padahal bawah ada kan. Supaya kat negara kita lah, kerajaan buat perumahan molek-molek kat orang-orang asli ni. Dia duduk sebulan, lepas tu dia lari duduk lautan. Dia cari susah. Padahal Allah jadikan bumi ni rata, tak bukit-bukit supaya mudah kita duduk. Kemudian Allah jadikan gunung ganang sebagai pasak. Kita sebut supaya tayar kita tu, ada waktu kita buat alignment tu, waktu kita buat balancing tu bubuh tu. Itu sebagai nak bagi sekata tayar tu. Sama Allah jadikan gunung ganang ni sebagai pasak bumi. Ataupun contoh orang kata kita hampa kapet ni kena ada pasak dia, kena ada paku dia supaya kapet ni tak berganjak. Jadi Allah buat untuk alam bumi ni ada gunung ganang. Dan kemudian ada pula sungai-sungai. Sungai pula bermula daripada gunung turun ke bawah. Sebagai apa? Sebagai bahan minuman kita, sebagai minuman binatang, dan juga sebagai alat pertanian kita. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Semua buah ni ada pasang, ada buah, ada pokok jantan, ada pokok betina. Dan Allah lah yang menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Tengok tumbuh-tumbuhan, tengok siang dan malam itu, kita pun fikir Allah subhanallah, hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dari satu umbi dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Allah jadikan pula tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang sama, disiram dengan air yang sama. Tiba-tiba keluar mai buah mempelang, masuk manis. Keluar mai cabai, pedas. Itu semua. Keluar pula kalau kita tanam durian pula, hari Tuhan kita tunjuk kuasa ni. Durian yang pokok durian mereka, tapi keluar buah yang berbeza. Ada buah kuning, ada buah musangking, macam-macam. Itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda Allah nak sebut aku ni berkuasa. Bagaimana aku berkuasa jadikan tumbuh-tumbuhan tu. Adakah kita tengok pokok ni tuan-tuan duduk bersebelahan, oleh kerana kita siram dia dengan air masam ke tak? Siramlah dengan air apapun, keluar buah tuan-tuan. Kalau jenis manis, manislah dia. Kalau jenis masam, masamlah dia. Walaupun air yang sama. Hakikatnya itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa istimbat yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat yang telah kita baca? Di dalam semua ayat-ayat tersebut di atas menjadi dalil, menjadi bukti yang nyata kepada orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, seperti yang diperintah oleh Allah, bahawa alam ini termasuk juga di dalamnya manusia, tidak terjadi dengan sendirinya tanpa penciptanya, walaupun dikaji dengan ilmu yang paling moden. Pilah kaji sehinggalah Orientalis barat ni tuan terpaksa buat teori sendiri. Teori Darwin dan sebagainya, manusia ni asal daripada beruk dan sebagainya. Mereka kaji, alam ni, lepas kata alam ni jadi sendiri. Pergi dia cari, cuba kaji tengok. Cuba kajilah, gunakanlah ilmu kamu, betulkah alam ni jadi sendiri? Mereka pun tak jumpa tuan-tuan.
Tak jumpa. Lalas dapat kesimpulan, mana mungkin suatu benda ini terjadi sendiri, pasti ada pencipta dia. Paling mudahlah kita tengok hari ini di dunia, kita gelas ni yang ringan ni, bolehkah gelas ni berada di sini? Tak boleh. Bolehkah gelas ni terjadi sendiri? Sudah tentulah ada kelang-kelang dia. Kelang membuat gelas, kelang buat meja dan sebagainya. Maka mustahil lah alam yang begitu luas ni, kita ni penciptaan makhluk yang cukup hebat ni, bolehkah kita terjadi sendiri? Sudah tentulah tidak boleh. Maka dengan sendiri kita dapat kesimpulan, boleh fikir, guna akal yang sihat. Allah kata, kamu tengoklah langit, tengoklah kejadian ini, kemudian fikir, guna akal yang sihat. Maka kita dapat kesimpulan betul, alam ini ada penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang jadi langit dan bumi dan isi kandungannya. Allahul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Allah lah yang menjadikan kamu dan orang yang sebelum kamu. Senang kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian cubalah manusia itu melihat pada kejadiannya sendiri. Allah kata, tengok diri kamu sendiri, dengan mani yang keluar daripada sulbi bapaknya dan taraib ibunya. Allah sebut dalam Quran, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Manusia ni keluar daripada apa? Keluar daripada mani bapak dia. Mani bapak dia keluar daripada tulang sulbi. Tulang sulbi tu lah, cenonok kita tu. Tulang cenonok kita tu, duduk belakang tu. Itu ayat mani kita duduk situ. Ayat mani perempuan mana? Bainat tarab, antara dua dada dia, antara dua buah dia itu, celah-celah tu. Mani keluar, mani perempuan daripada dada dia ni, keluar mani lelaki daripada tulang sulbi, bercantum. Akhirnya menjadi seketul darah. Seterusnya menjadi segumpal daging, dan akhirnya menjadi lembaga manusia yang mengandungi tulang-tulang, daging-daging, urat-urat saraf yang dibalut pula dengan kulit. Kemudian dia mempunyai perasaan dan panca indera, dapat bercakap, mendengar, melihat, berfikir, dan segala yang ada pada kejadian manusia itu. Kesemuanya itu menjadi tanda adanya pencipta yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang wajib wujud. Kita bandinglah, kalau isteri kita, tuan-tuan, isteri kita nak buat apa? Isteri kita nak buat tepung bungkus. Nak buat tepung bungkus, kacau tepung, kemudian buah santan kan. Kemudian nak jadi hadalan tu, adakah dia pakai kacau santan, balut, mengandung pisang, kukus? Keluar makan ada inti, boleh tak? Tak ada. Kalau bini kita terlupa buah inti, pakai makan tepung saja. Mak hang buat tepung bungkus ke? Tepung apa ni? Tepung saja dah. Tak jadi tepung bungkus. Maksudnya nak bagi ada inti, bini kita terpaksa gelintir lah. Gelintir tepung pulut lah. Kenapa tepung pulut? Lenyek. Ambil nyok pula, bubuh nyok dalam tu. Nak bagi manis, buh gula pula. Kacau. Gelintir, goi. Bubuh dalam tepung tu, balut. Baru boleh jadi tepung bungkus. Bolehkah tepung bungkus tu terjadi hanya dengan sekadar orang perempuan kita buah tepung dalam daun pisang, kukus, jadi tepung bungkus? Tak akan jadi. Tapi Allah SWT tunjuk bagaimana dengan setitik mani saja boleh bertukar jadi darah, jadi daging, akhirnya jadi orang ni. Dalam badan kita ada jantung dan sebagainya, tuan-tuan. Kemudian kita pula bukan sekadar keras gitu saja, boleh bergerak, kemudian boleh bercakap, boleh melihat, malah ada emosi, perasaan dan sebagainya. Subhanallah. Manusia boleh juga buat apa? Buat robot kan. Ada orang buat robot lah ni kan. Di barat dia buat robot. Dia beli, orang barat ni tuan-tuan, dia tak suka kahwin-kahwin ni. Sebab kita kahwin, tuan-tuan, susah tak? Susah lah kadang-kadangnya. Bini kita suka merajuk. Nak pujuk letih. Setengah pujuk setengah jam makan, setengah 3 hari pujuk, tuan-tuan. Cukuplah mak, cukuplah tua-tua dah ni. Makan kedai 3 hari, tuan-tuan. Dia orang putih, dia tak mau nak pujuk-pujuk ni. Akhirnya dia belilah. Dia beli patung robot perempuan yang dibuat daripada silikon. Dia panggil dia boleh berobot. Come here. Anda kata you stupid. Katalah stupid ke? You crazy ya? Kat robot dia faham apa? Hey,
Macam-macam boleh kata. Bini kita boleh kata, kata siap. Maka orang putih dia buat. Tapi dia buat benda yang boleh bergerak, tapi tak ada perasaan. Sonok tuan-tuan? Mana ada tak sonok. Kita dengan isteri tak ada perasaan. Dia sayang ke kita, kita sayang pada dia. Dia sonok tengok kita. Tu perasaan. Siapa cipta ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita sebut dulu, bila kita sujud, kita baca apa? Sujud pagi mana? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawrahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud tu. Aku sujud pada Allah yang menciptakannya, yang merupa bentukkannya, yang menebuk lubang telinga aku, yang buat mata aku. Maka Allah Subhanahu wa taala buat benda tu dengan bihaulihi, dengan upaya dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha sucilah Allah, sebaik-baik pencipta. Tak ada orang boleh cipta orang serupa kita ni melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaslah tuan-tuan, mantaplah la ilaha illallah. Tu dari segi Allah. Mai halim tuan-tuan, dari segi apa? Dari segi syariat. Tak ada satu Tuhan yang boleh buat syariat yang terbaik melainkan syariat Allah. Maka kita pun la ilaha illallah. Tu tambah keyakinan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Baik, kemudian setelah kita perhati pada kejadian kita, yakinlah kita ni Tuhan yang cipta kita, bukan mak ayah kita. Anda pernah di sekolah tanya budak-budak, siapa buat kamu? Dia kata, mak ayah saya lah Ustaz buat. Kalau mak ayah kamu buat, takkanlah kamu ni hitam. Mana ada mak nak buat anak dia hitam? Mak nak buat anak putih, hidung mancung, pandai, keluar-keluarnya hitam legam. Maksudnya mak kamu hanya proses saja, tak boleh buat apa. Yang buat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikanlah kepada kejadian tumbuhan yang ada di sekeliling kita, segala jenis dan bagiannya, hatta dari jenis yang sama, ditanam pada tanah yang sama, baja yang sama, disiram dengan air yang sama, tiba-tiba mengeluarkan buah yang berbagai rupa dan rasa yang berlainan. Seterusnya, lihatlah kejadian langit dan bumi dan segala isinya yang dapat dilihat. Segalanya membawa kita percaya dan beriman kepada Allah yang menjadikannya dengan seindah-indah kejadian, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, dan segala sifatnya yang maha sempurna. Tumbuhan tadi kita catat dah. Kita tengok langit, langit yang putih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kamilah yang hiaskan langit itu bimasabih, dengan lampu-lampu, yakni bintang-bintang yang berkedipan. Anak kita menyanyi, kita pun menyanyi lah, twinkle twinkle little star. Nyanyi yang tak tahu apa. Tapi hakikatnya yang jadikan bintang tu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita tengok cantik. Siapa buat lagi cantik tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang tu bukan satu, malah berjuta-juta, bergerak dengan lajunya, tapi langsung tidak pernah berlaku pelanggaran. Menambahkan lagi keyakinan. Mana mungkin kita tengok tuan-tuan di jalan raya tu, kereta ada upah biji ya, aksiden tak hati sekali. Kenapa? Sebab jalan raya tu direka oleh manusia. Kalau jalan raya tu, tengok atas langit tu, ada laluan kapal terbang, upah biji tu terbang, tu pun berlanggar tak hati sekali. Itu lemahnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hebat ni boleh menciptakan segala-galanya tu tanpa ada kekurangan. Subhanallah, dia sebut tu. So Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan. Lepas tu segala penciptaan Allah ni tidak ada cacat celah. Baik langit, baik kita ni tidak ada cacat celah, semua sempurna. Bukan setakat ke penciptaan Allah, langit bumi, termasuklah syariat Allah, undang-undang Allah tu terbaik. Ni yang lemah sikit orang Islam ni. Dia yakin dah kita ni Allah jadi dengan sempurna, alam ni sempurna, maitan syariat. Dia tak apa nak confident. Dia pergi ambil syariat orang putih. Dia pergi ambil undang-undang orang putih. Kita tengok ternyata undang-undang orang putih boleh tak menyelesaikan masalah? Tak boleh selesai masalah. Kan? Makin ditangkap pencuri, bertambah-tambah jenayah curi. Islam kalau bila ditangkap pencuri, hilang langsung pencuri. Makin kita undang-undang putih, makin ditangkap pembunuh, makin bertambah jenayah bunuh. Tu hakis dadah tuan-tuan. Makin ditangkap penjenayah dadah, dikenakan hukuman keras.
Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, hukum gantung mandatori. Dia jual siang malam. Apa? Undang-undang keras tapi tidak ada roh. Tak ada roh ni maksudnya siapa undang-undang tu mati lah. Bandingan mudah tuan-tuan, kita beli rimau. Tengok 200 yang buang. Dia dengan misai teringat besar. Tengok. Kerah pun tengok takut malah. Lepas seminggu kerah main pulas telinga. Apa? Dia tak ada roh. Tapi cuba rimau tuan-tuan, betul? Rimau yang betul tuan-tuan. Jangan kata dengar tengok rupa dia, dengar mengawa, lari dia. Tu nak bandingnya undang-undang ciptaan manusia. Kenapa undang ciptaan manusia tu tak mampu menggerunkan penjenayah? Sebab dia tidak ada roh. Sebab dia bandingan tadi tuan-tuan, serupa Allah buat orang, kita buat patung. Setara mana kita tengok patung tuan-tuan? Boleh dekat peluk cium. Nak kita pergi ambil patung hak di kedai tuan-tuan, hak bubuhkan baju orang perempuan, comel hidung mancung. Tuan-tuan pergi cium rasa apa? Tak rasa apa. Patung. Tapi bini kita kalau cium rasa lain. Itu sebab ciptaan Allah. Bandingan itulah. Begitulah undang-undang ciptaan manusia. Walaupun nampak hebat, tapi tak ada kesan, tak boleh nak menyelesaikan masalah. Itu kita kena yakinlah. Sebab undang-undang itu daripada Allah, maka dia adalah yang terbaik. Kemudian kalau begitu, maka jalan untuk menyampaikan kepada kepercayaan Allah itu ialah dalil-dalilnya. Maksudnya nak kenal Allah, kena cari dalil dah lah. Bukan nak kenal Allah ni pergi tengok mana Allah. Nak tengok Allah. Sebagaimana Yahudi, wa qalu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Yahudi ni, hei Musa, kami tak akan percaya Tuhan ni ada melainkan kami tengok depan mata kami sendiri. Bodoh tu. Dia bukan cara dah. Islam aja, Nabi-Nabi aja, Allah ni aja kita nak kenal Allah, tengok bukti dia. Nak tahu Allah ni hebat, tengoklah bekas-bekas tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni ciptaan Allah tu. Akal fikiran dan ilmu yang sebenar menjadi syarat penting untuk memahami dalil-dalil tersebut. Lepas tu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kami jadikan pendengaran, penglihatan dan juga akal supaya kamu berfikir. Fikir kan, alam ni, tengok alam yang besar ni, dengar lagi, kemudian fikirlah, takkanlah alam yang besar boleh dia sendiri sah, sudah tentu ada penciptanya. Tapi qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang bersyukur. Maksudnya guna akal. Dia tengok saja ya. Sopa orang putih tuan-tuan, bila dia tengok gerhana matahari, kita tengok gerhana matahari, subhanallah, mereka fantastik, topo tak ada apa. Tengoklah apa-apa kejadian pun mereka hanya terkejut juga. Tapi kita tuan-tuan, contoh hari ni dan bila kita tengok Covid ni, kita kata hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Taklimat anak baru ni daripada Esko Kesihatan ni kata Covid ni, kata tuan-tuan, Covid ni dia punya terlalu halus. Dia punya virus ni sehingga terpaksa menggunakan, tak boleh guna mikroskop anak kita di sekolah tu, kena guna elektron mikroskop, sehingga terpaksa di enlarge, dibesarkan kantor tu 400,000 kali ganda baru nampak virus Covid sopa buah mutan. Halus ya tuan-tuan. Dalam rahim orang perempuan, orang putih nak teropong, pakar doktor nak teropong benih kita tuan-tuan, dia guna mikroskop perbesar 70 kali ganda, nampak sopa jentik dia 70 kali ganda. Tapi virus Covid ni terpaksa diperbesar 400,000 kali ganda. Covid ni pula dia punya penyebaran dia tuan-tuan, ada kluster. Kita ni baru nama kluster Meha. Ada tak ada kluster? Tak tahu. Timbul 90% pula tuan-tuan, penyakit Covid ni tak ada gejala, main sihat ya. 90, maksud 10% saja yang batuk tu. 90 tu betul. Kita kata hebat Allah SWT. Habis satu dunia tuan-tuan, jam habis. Duit habis ratusan bilion untuk nak lawan virus yang kecil ni. Boleh tuan-tuan. Kalau dulu Allah tunjuk Namrud ditewaskan oleh Allah dengan seekor nyamuk. Nyamuk nampak
Tapi hari ini Amerika, China, dunia terpaksa tunduk dengan virus yang lebih halus, berapa 400,000 kali ganda, tuan-tuan. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata, hei manusia, kamu tak sah duk lawan aku ah. Hei Namrud, hang tak payah lawan aku hantar nyamuk mampu ikhlas. Hei manusia yang sombong, hampa jangan duk lawan aku, jangan derhaka kat aku hantar covid yang terlalu halus. Habis hampa patut tunduk kat aku kan. Hak tak mau tutup kena tutup habis. Pramugari dulu tuan-tuan pakai warna telanjang habis. Jangan pakai skrt, baju pun tutup sikit lah ni tutup habis sopak angkasawan. Maksudnya lemahnya manusia. Baik, kalau tidak, maka seseorang itu tidak akan sampai ke jalan yang sebenar. Maksudnya kalau sekadar tengok saja, tak menggunakan semua sumber ilmu ni, tak jadi apa. Tanpa akal, kita tidak mengetahui apakah yang dikatakan dalil-dalil itu. Tanpa fikiran, kita tidak tahu adakah penciptanya wujud. Dan tanpa ilmu pula, kita tidak mengenal pencipta yang sebenar. Boleh jadi pendapat seperti ini boleh jadi payah diterima oleh orang yang tidak percaya kepada Allah, yang selalunya menamakan diri mereka sebagai ahli falsafah ataupun ahli fikir. Kita nama komunis, orang etis, tuan-tuan. Orang etis ni dia tak akan kenal Tuhan sampai bila-bila. Kenapa? Walaupun dia cerdik, ahli falsafah ni bukan sebarang. Sokrates ni orang cerdik, tuan-tuan, cerdik pandai. Tapi dia tak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia hanya menggunakan akal, tak berdasarkan ilmu yang sebenar. Sopo hari ni, tuan-tuan, kita dalam nak melalui, nak menjalani kehidupan zaman moden ni, tuan-tuan. Ni dengan karenah politik yang pelbagai ni, musuh duk kiri kanan, tuan-tuan. Maka kalau kita nak selamat, tak dapat tidak, tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Siapa yang ada ilmu? Lepas tu dalam Islam dia ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Ulama lah, tuan-tuan, akan dapat bawa kita ke jalan yang lurus. Sebab sekarang ni banyak cabang-cabang. Cabang-cabang yang mengaku ni Islam juga, ni betul juga, ni jalan betul. Maka kita perlu pada pimpinan alim ulama supaya kita dapat lalu. Dan juga kita nak kenal, tuan-tuan, tipu daya musuh ni. Bagaimana nak kena tipu daya musuh? Juga kena ada ilmu pengetahuan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita hari-hari kena tipu dengan mereka lah. Tengah tipu dengan mereka. Contoh paling mudah, tuan-tuan, dengan ada hak jualan dalam internet, tuan-tuan. Kempen kan? Tengok cara dia kempen apa? Dia kempen duk beli, tuan-tuan, apa? Vacuum. Vacuum, tuan-tuan. Vacuum kecil, cukup berpower, ketul batu zak penumbuk pun boleh. Dia hebat, sedut masuk tu kan? Kemudian laris, tengok berapa dah. Hari ni sudah 50, 60, 70. Kita pun laku. Hello cik, hantar satu vacuum kat saya. Sabar duit kita. Semua tu nak kena tahu lah kaedah orang kan. Jadi kita hak mengaji ni sikit-sikit ni, kita tahu lepas tu hak jenis hak jual kita sakit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sakit ni, kalau tuan-tuan sakit macam mana, tuan-tuan? Dia orang main gambar. Ni gambar kau ni luka kau ni, merdeka ni, bubuh ubat ni agak seminggu, tengok gambar kering ni gambar luka ni kering, buh ubat ni seminggu kau ni kering tu. Tengok, hebat tu. Berapa ubat ni? Murah jaga, 1,500. 1,500 terbang sayang. Kita maksudnya dah tahu ni, tuan-tuan. Kalau kita tahu pengalaman ni, kita pun tak apalah, biarlah pakcik makan ubat hospital dululah. Itu maksudnya tu jenis kita tu banyaklah perkara-perkara yang perlu pada lebih-lebih lagi, tuan-tuan, dalam hal politik semasa ni lagi-lagilah perlu pada ilmu. Kalau tidak, memang kena tipu siang dan malam. Baik, kemudian tetapi pendapat yang tidak berdalil atau dalil yang tidak sebenar tidak boleh diterima dan tidak ada nilai-nilai ilmiah walau siapa pun yang membawanya dan apa namanya sekalipun. Setiap orang yang mengkaji Al-Quran, dia memahami bahawa Al-Quran itu memberi penekanan yang banyak kepada betapa perlunya akal fikiran
ilmu dan tanda-tanda melalui kejadian alam menjadi jalan penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat i'tuni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilm in kuntum shadiqin." Surah Al-Aqaf ayat 4. Artinya, katakanlah, adakah kamu perhatikan apa-apa yang kamu doa selain Allah? Tunjukkanlah kepada aku apa yang telah mereka jadikan dari bumi. Atau adakah mereka mempunyai sekutu dengan Allah pada segala langit? Bawakan kepada aku satu kitab sebelum Al-Quran ini, atau tunjukkan satu keterangan dari pengetahuan jika kamu orang-orang yang sebenar. Ini Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdialog dengan puak-puak musyrikin tentang Tuhan yang mereka semuanya berhala-berhala tu. Adakah ma tad'una min dunillah? Adakah kamu perhatikan? Cuba hamba tengok patung hampa berhala ni, yang hampa duk sembah, duk minta Tuhan tolong begini. Yang hampa duk minta kan ni, cuba tunjuk. Madza khalaqu minal ard. Dalam banyak-banyak ni di dunia kan ada matahari, ada pokok, ada binatang. Cuba tunjuk apa benda yang berhala ni buat. Koklah berhala ni buat kucing kasih kau. Tak ada, depa tak boleh nak tunjuk. Depa tak boleh nak tunjuk. I'tuni bi kitabin. Cuba juga ataupun bawa satu kitab sebelum kitab Al-Quran ini yang menceritakan bahawa kamu ni adalah orang yang benar. Quran ni benar. Kalau kamu kata sembah berhala ni betul, cuba bawa mai satu kitab. Ni dia kitab ni kata Tuhan yang sebenar adalah berhala. Tak boleh bawa. Tak boleh. Habis kenapa sembah juga? Dia nama kerah keng, tuan-tuan. Kerah keng. Siapa kita tengok dulu kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud kan. Nabi Ibrahim debat. Kita ulang balik, tuan-tuan. Berdebat bagaimana Nabi Ibrahim kata Inna Rabbi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim kata, "Hei tuanku, Tuhan yang patut sembah ni boleh menghidup dan mematikan." Alah, Namrud kata, "Aku pun boleh, takat nak menghidup dan mematikan." Dia pun bawa dua orang bunuh seorang. Lalu dia kata ke Nabi Ibrahim, hak aku bunuh tu aku telah mematikan dia. Hak aku tak bunuh, aku telah menghidupkan dia. Nabi kata, bodoh raja ni. Kalau raja bodoh ni, rakyat lagi bodoh. Lalu Nabi kata, tak apalah, tuanku menang. Inna Rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Okey tuanku, patik nak buat hujah kedua. Tuhan patik ni wa'nik matahari balik timur. Cuba tuanku, wa'nik matahari balik barat. Fabuhital ladzi kafar. Tengah-tengah. Fabuhital ladzi kafar. Tengah-tengah Namrud. Tapi dah dia kalah. Adakah okeylah Ibrahim aku bermain dah? Harriquhu. Hei tuan-tuan, tangkap Ibrahim, bakar dia. Tu sama lah tuan-tuan. Kita berhujah, walaupun kita ni menang tuan-tuan, akhirnya orang akan lawan kita juga. Kenapa? Jenis kerakan apa nak. Wa minan nas. Oleh itu apabila ada orang ingkar akan wujudnya, Allah menunjukkan dia tidak berilmu seperti yang dinyatakan dalam firman Allah, wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Surah Al-Hajj ayat 8. Ada sebahagian daripada manusia yang membantah tentang Allah dengan tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk dan tidak ada kitab yang menerangi mereka. Maksudnya Allah ni ada, buktinya ada kita ni, ada langit ni. Oh tak ada, Tuhan tak ada. Bukti kami tak nampak pun. Kami tak nampak tu je. Takat tu yang kata tak nampak. Kita kata takkanlah benda tak nampak ni tak ada. Ni ambil ni. Kita pun penapak ni, bang, aduh sakit. Mana sakit? Tak nampak pun sakit. Sakit tak? Sakit. Mana sakit? Tak nampak pun. Baik, sakit pun tak nampak. Sedangkan sakit ni makhluk Allah. Mana mungkin kamu nak nampak Allah Subhanahu Wa Taala?
Tapi dia tak boleh nak hujah agak. Dia tak boleh nak buktikan. Kata dia lain-lain buat, Tuhan tak ada, buktinya tak nampak. Dia tak ada buat hujah. Tu orang kafir. Makna yang khusus, bukannya jahil, tidak berilmu walaupun sedikit, tetapi dengan makna yang khusus. Tetapi seperti yang dinyatakan Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ar-Rum ayat 7. Artinya mereka mengetahui apa yang zahir dari kehidupan dunia, dan padahal dalam urusan akhirat mereka lalai. Ramai orang tuan-tuan, dia mengutamakan dunia saja, dia tak tahu akhirat. Ulama bagi contoh apa? Contoh kita ni tuan-tuan, kita ni bila lawan dengan orang kafir, orang kafir dia nampak apa? Dia nampak pada kekuatan dia saja. Kami kuat, tengok tentera kami, apa jet kami, kereta kebal kami. Hak tu dia nampak. Tapi dia tak nampak apa? Nasrum minallah, pertolongan daripada Allah dia tak nampak. Sebab hari ni tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, kenapa kita boleh jadi kerajaan? Sebab kita ikut inilah pertolongan Allah. Apa-apa ni daripada ni gila sampai lah ni. Orang buat ni lepas tu dia kata tebuk atap lah macam-macam tuan-tuan. Tebuk atap kerajaan haram macam-macam. Apa kata api? Ni orang tak beriman nama dia. Kita beriman. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk semayang hajat, kami doa, ya Allah selamatkanlah negara kami, selamatkanlah Islam daripada diganggu gugat. Allah tolong dapat. Lepas tak nampak tuan-tuan. Lepas tak nampak apa-apa sebab kafir. Fa'arid an man tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum min al-'ilm. An-Najm ayat 29 hingga 30. Maka tinggalkanlah mereka yang berpaling dari mengingati kami, dan tidaklah dia inginkan melainkan kehidupan dunia ini saja. Demikian itulah kesudahan pengetahuan mereka. Ini ada ketika tuan-tuan kita pergi ajak orang, kalau dia belum Islam tuan-tuan, kita ajak-ajak, tahu hamil sekali Ustaz, tembak hang. Kita jangan pergi duk kempen dia kan, boleh menyakit ah, buat kata. Pergi kat orang lain pula. Pergi kempen orang lain pula. Hak dia ni suruh orang lain lah. Sama kita nak ajak orang masjid tuan-tuan. Mat, hang dulu sebelum pencen hang kata tunggu pencen nak main masjid. Ni dah pencen dah, jomlah kita pergi masjid. Ustaz nak masuk syurga, masuk seorang-seorang lah. Saya ni pergi. Kita jangan duk kata lebih gini tuan-tuan. Jangan kata hang nak masuk neraka tak apa. Awak hang kuat, jangan kata tuan-tuan. Kita senyap, Allah Rabbi, tak apalah. Kita main kat masjid tuan-tuan, doa, ya Allah bukakanlah pintu hati kawanku. Itu kaedah dia. Jangan kita dah lawan dia. Sebab apa? Kita lawan dia, dia boleh jadi kafir tu. Mana ucapan-ucapan dia tu. Pi ajak orang lain pula. Tu kaedah dia. Jangan duk pulun seorang-seorang. Sebab apa? Sasaran dakwah ni banyak lagi, bukan seorang saja. Dengan itu setiap orang yang memerhati apabila ia membaca Al-Quran menunjukkan bahawa Allah menyuruh kita berfikir sehingga segala ilmu itu dapat menyatakan kebenaran Islam, bukannya untuk hiburan hawa nafsu, untuk mata pencarian atau semata-mata keinginan berilmu tanpa matlamatnya yang sebenar, dan ilmu itu tidak mempunyai nur petunjuk yang meneguhkan iman. Jadi kita ingat, kita tengok dalam Quran dia suruh kita baca untuk apa? Sebab tu dia kata tadabbur. Tadabbur, baca Quran ni dengan tadabbur. Tengok dari segi apa gaya bahasa dia tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian tengok makna dia pula. Dengan supaya akhirnya bila kita tengok ni akan menambahkan keimanan kita pada Allah SWT. Kalau kita hanya sekadar baca untuk berlagu saja, maka tidak akan ada manfaat untuk kita lah. Wallahu a'lam. Sedikit isu semasa tuan-tuan muslimin dan Allah SWT. Baik, antara kejayaan kita tuan-tuan kita ni ialah dalam masa setahun ni, dalam masa setahun kita telah berjaya menarik pelaburan lebih kurang 68 bilion 68 juta, yang sehingga tuan-tuan kerja-kerja ni mengatasi Pulau Pinang dan juga Selangor tadi kita boleh dapat. Ini kejayaan kita lah. 68 ni antaranya lah, termasuklah airport kita dan sebagainya tuan-tuan. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kejayaan Kedah kita ni, kita berjaya buat migrasi air.
migrasi air ni sebelum ni tuan-tuan 22 bulan tak mampu dilaksanakan kerana masalah birokrasi. Tapi kita berjaya selesaikan migrasi air dalam tempoh 10 bulan saja. Apa maksud migrasi air? Maksudnya pengurusan air tuan-tuan sekarang diuruskan secara bersama oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dan alhamdulillah Kementerian Kasar telah lupuskan hutang Kedah tuan-tuan sebanyak 600 juta. Tinggal lagi 1.2 bilion saja. Kemudian antara kejayaan kita tuan-tuan, bila kita ambil alih sadar hak urus air tu hutang 149 juta. Alhamdulillah dalam tempoh 10 bulan kita dah selesaikan hutang sejumlah 121 juta. Kemudian projek yang terbaru tuan-tuan dia nama TATS, takungan air tepi sungai. Maksudnya air pada Sungai Muda tuan, sepanjang Sungai Muda tu kita akan buat takungan. Dia ada 14 takungan. Sekarang kerajaan dah lulus 2 dulu. Takungan ni apa kelebihan takungan tuan-tuan? Maksudnya sungai kita tebuk buat takung untuk memberi tekanan air kita. 2 takung ni tuan-tuan, bila buat siap 2 takung ni, air yang akan mengalir ke Pening akan surut. Tu yang wartawan tanya MB kita, habis orang Penang nak minum apa? Minum air selut dah. Minum air selut. Buat 2 surut dah. Ini strategi kita. Sebab lipat tak mau bayar. Jadi kita buat. Tu 2 tuan-tuan surut dah. Kalau siap 14 kering terus. Lepas ni ayat orang Pulau Pinang apa minum air laut dah. Tak mau bayar. Yang keempatnya tuan-tuan, kita dah lantik 16 orang pakar perunding. Salah seorang ni tuan-tuan MP kita, MP Sik tuan-tuan. Tu orang politik halin semua peguam negara, orang-orang yang hebat-hebat tuan-tuan. Mereka ni menjadi pakar perunding, membantu kerajaan Kedah untuk menuntut bayaran air daripada Pulau Pinang. Hakim minta sebelum ni, orang akan bantu untuk minta kita tuan-tuan. Doa lah tuan-tuan, moga-moga itu berjaya. Itu antara perkara yang kita buat dalam tempoh 10 bulan ni tuan-tuan. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan ni guru perempuan ni muslimat ni ada guru kafar. Guru kafar tuan-tuan sekarang ni dia ambil gaji secara cek. Nanti insya-Allah guru kafar ni akan menerima allowance secara online. Itu antara beberapa kebaikan yang kita buat untuk bantu rakyat lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.